Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda awal ini secara langsung dari studio awal ini Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan 50 tahun yang lalu, kita kehilangan pemimpin yang begitu penting bagi negara. Malam ini, agenda awal ini memberikan keseluruhan diskusi tentang jasa-jasa Tun Abdul Razak yang perlu kita fikirkan, kita kenang dan kita bawa ke depan kerana ia masih relevan dan akan relevan selagi Malaysia masih ada. Dalam konteks itu mungkin tidak keterlaluan untuk saya minta semua yang sedang menonton sama-sama kita sedekahkan dalam masa 30 saat mungkin Al-Fatihah kepada Tun Abdul Razak. Saya ingin mengalu-alukan kedatangan Dr. Hamidin Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government, dan juga Saudara Syahril Sufian Hamdan, Exco Pemuda UMNO dan juga Ahli Parlimen Belia. Dan negara dikejutkan pada 14 Januari 1976 itu dengan berita perginya Tun Abdul Razak. Dan peranan Tun Abdul Razak bukan hanya dilihat pada ketika beliau menjadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi malah sebelum merdeka itu lagi, malah awal lagi di masa pra-penubuhan UMNO itu sendiri. Dalam konteks itu, kita ada Syahril untuk mengambil perspektif generasi muda Malaysia melihat pada legasi Tun Abdul Razak. Tapi saya nak ambil legasi yang lebih awal sikit pada itu, saya perlu pergi kepada Dr. Hamidin kerana saya rasa apa yang dibawa oleh Tun Razak sebagai seorang tokoh dan berjaya menterjemahkan visi itu dalam bentuk kerajaan, in governance. Dan kalau kita lihat, Tun Razak pernah memegang pelbagai portfolio sebelum menjadi Perdana Menteri. Malah Tun Razak berada dalam rombongan Malaysia yang merundingkan kemerdekaan. Tentunya ketika merundingkan di awal 50-an itu, beliau terus memikirkan apa yang nak dilakukan selepas kerajaan terbentuk. Dan itu memberikan pelbagai perspektif. Tapi saya kira jika dalam masa yang terhad malam ini kita nak memberi satu perspektif sisi, yang penting itu bagaimana penterjemahan visi dan misi orang biasa. Bapa pembangunan itu satu, tetapi secara praktikalnya bagaimana orang yang dilahirkan dalam keluarga yang penuh ketokohan kepimpinan boleh berjiwa rakyat dalam setiap polisi yang beliau fikirkan, gagaskan dan laksanakan. Projek Buku Merah misalnya dilaksanakan pada begitu awal Malaysia masih muda. Itu memaksa dalam konteks itu pegawai-pegawai kerajaan mengambil tahu setiap parit, setiap surau, setiap masjid dan setiap rumah yang ada di kawasan luar bandar pun. Bukit Hijau seterusnya dan sebagainya, penyata razak dalam bidang pendidikan. Doktor, cuba tolong kami memahaminya legasi itu dalam ungkapan pentadbiran negara dalam konteks civil servants ataupun pegawai kerajaan. Terima kasih Saudara Kepala. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada ASRO yang melakukan program mengenang 40 tahun pemergian Allahyarham Tun Abdul Razak. Dalam konteks ini, kami di Razak School melihat bahawa apakah relevan kalau persoalan yang saudara lontarkan tadi, Tun Razak sebagai seorang individu, Tun Razak sebagai seorang yang memberikan legasi, Tun Razak sebagai visionary leaders dan sebagainya. Kalau kita lihat secara umum, untuk masa yang singkat pada malam ini, saya nak meletakkan 3 perkara pokok apabila kita bercakap tentang Razak, Tun Razak dan juga tentang Malaysia secara umumnya. Pertama, 3 perkara pokok ini yang saya nak sentuh ialah pertama, kita bercakap tentang framework. Bahawa Razak adalah seorang yang bertanggungjawab sebagai Perdana Menteri Malaysia 70 hinggalah beliau mengembuskan nafas terakhir 14 Januari 1976 itu, ialah sebagai seorang yang bertanggungjawab membentuk kerangka Malaysia yang kita masih lagi bergerak di dalamnya sehingga ke hari ini. Itu yang pertama. Keduanya, Tun Razak adalah yang bertanggungjawab dalam membentuk trajektori kita selepas daripada peristiwa berdarah 13 Mei 1969, membentuk negara ke arah satu yang baru, landasan yang baru, pembentukan itu. Keduanya. Ketiga, saya rasa dalam perkara penting untuk kita boleh bincangkan ialah bagaimana Tun Razak meletakkan priority sebagai sebuah negara, priority sebagai sebuah negara bangsa, priority sebagai seorang warga negara Malaysia. Apakah yang harus kita lakukan untuk kita mencapai kedudukan sebagai sebuah negara Malaysia? Dalam konteks ketiga-tiga ini, jika kita rangkumkan bahawa kita melihat peranan Tun Abdul Razak baik dalam konteks ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya. Jadi jika saudara katakan tadi, kalau kita melihat dari konteks personalitinya, dalam konteks individunya, mengapa Tun Razak itu sangat penting, saya memberikan satu gambaran.
sebagai seorang pengkaji sejarah, kita melihat bagaimana beliau lari daripada norma semasa kepimpinan negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan. 1970, kita tahu pada 13 Mei 1969, negara mengalami peristiwa berdarah yang kita tidak mahu ia diulangi. 13 Mei, dan ramai yang sebelum itu melihat, ramai malahan dari konteks akademik dan sebagainya meramalkan Malaysia akan menjadi sebuah negara gagal. Dan itu pada mereka terbukti dengan berlakunya 13 Mei. Tapi Razak bukan melihat itu sebagai satu halangan, tapi dia melihat itu sebagai satu opportunity untuk kita membawa negara menjadi lebih maju. Maka dia melihat bahawa negara boleh dibentuk semula, dan itu lahirlah polisi yang masih lagi diperdebatkan, dijalankan, ditambah baik DEB sehingga kali ini untuk melakukan itu. Maknanya dalam konteks itu, Razak melihat bahawa ini adalah opportunity, peluang. Tuan Razak melihat bahawa ini adalah peluang untuk kita membuat hala tuju baru, trajektori baru untuk negara. Dalam konteks itu, dia memberikan penekanan kepada prioriti apa yang harus kita letakkan. Sebab itu DEB meletakkan bahawa kita bercakap tentang keimbangan, kita bercakap tentang perpaduan sebagai satu asas penting dalam negara. Kongres Melayu dan sebagainya yang kita tahu sentiasa ada garapan Tun Razak di dalam sebarang diskusi itu sejak awal sebelum merdeka sampai selepas merdeka. Maknanya musyawarah itu penting dan mengambil suara rakyat dalam memimpin apa yang nak dibentuk dalam negara muda. Dan saya nak masuk terbalik pada saudara Syahril, kerana saudara Syahril lahir selepas pemergian Tun Razak. Jadi bagaimana saudara Syahril melihat apa yang doktor katakan tadi dalam konteks kini? Kerana kini kita tahu ada yang melihat kepada dan memperdebatkan kembalilah dalam konteks itu konsep kontrak sosial misalnya. Ketika era Tun Razak jelas apa yang nak dilakukan seperti Dok katakan tadi, tapi masa dan sebagainya, perubahan masyarakat. Bagaimana saudara Syahril melihatnya dalam konteks kini? Saya melihat sebagai seorang muda yang lahir pada 1985, hampir 10 tahun selepas pemergian Tun Abdul Razak. Saya melihat bahawa legasi Tun Abdul Razak ni saya setuju 100%. Beliau telah mengubah kerangka negara bangsa kita. Kalau kita lihat, saya belajar sejarah sikit. Kalau kita lihat sebelum Tun Razak sewaktu Perdana Menteri pertama kita, bapa kemerdekaan kita, mungkin kerangka tersebut lebih kepada ekonomi yang neoliberal, yang laissez-faire, yang mana kita melihat banyak menumpukan kepada sasaran menegak ataupun vertical targets dan bukan horizontal target ataupun sasaran melintang, melihat kepada satu orang kata angka-angka pertumbuhan ekonomi yang makro saja. Saya melihat salah satu perkara yang sebagai orang muda melihat balik kepada legasi Tun Razak, satu perkara yang kita tak boleh lari adalah asas ekonomi kita sekarang ini sebenarnya datang daripada Tun Razak, iaitu pertumbuhan inklusif, iaitu merakyatkan ekonomi. Jadi saya melihat perkara tersebut dalam apa jua manifestasi hari ini sebenarnya datang daripada kebijaksanaan Tun Razak meletakkan dasar-dasar tersebut. Tapi kalau saya nak kupas lebih mendalam soalan saudara Kamarul, iaitu sebagai orang muda, apa yang kita melihat tentang setengah pihak mau memperdebatkan kontrak sosial dan sebagainya. Yang penting bagi saya secara peribadi adalah untuk betul-betul menjiwai semangat Tun Razak tersebut, semangat dasar-dasar Tun Razak. Sekiranya perlu ada pengubahsuaian, sekiranya perlu ada evolusi dalam semangat tersebut, cara manifestasinya kita boleh bincang, tetapi selagi kita berkekal kepada semangat tersebut, saya rasa insya-Allah. Kita rehat dahulu. Bila kembali, saya nak pergi kembali kepada doktor dalam konteks 1960, Tun Razak mengenalkan buku merah. Tujuan buku merah, kalau panjang ceritanya, tapi kalau saya pendekkan, simplify kata orang putihnya, dia sebenarnya memastikan setiap pegawai kerajaan yang bertanggungjawab itu menghubungkan segala polisi itu dengan rakyat. Kalau saya lihat pelbagai projek pembangunan setiap daerah yang terdapat di bilik gerakan negeri dan daerah di seluruh negara itu dimobilisasikan, dan itu dipastikan sendiri dengan dia sendiri turun ke bawah dan sebagainya. Bagaimana nak pakai benda yang sama dalam konteks bahasa kasarnya kepada era kini dengan teknologi maklumat ni dan sebagainya? Tentunya kita boleh melaksanakan buku merah itu dengan lebih terperinci dan ada big datanya dan sebagainya. Itu kita bincangkan selepas ini mengenang jasa Tun Razak, tapi kita juga melihat amanatnya kepada kita untuk bawa ke depan selepas ini.
bukan mudah untuk mencanai polisi dan juga pelaksanaan bagi sebuah negara yang muda. Tapi kita tahu jasa-jasa pemimpin terdahulu yang terutamanya kalau kita lihat pada Tun Abdul Razak itulah parit ke, surau ke, sara hidup sama ada tanam sendiri di belakang rumah, semuanya difaktorkan dan yang cantiknya disusun sampailah ke polisi dasar luar. Sebab itu kita sebagai negara baru kita tak nak gaduh dengan sesiapa, kita masuk polisi berkecuali. 1970 itu jelas. Tapi doktor, saya nak balik ke situ. Dengan apa yang dilakukan ketika itu dan kita bergerak 3-4 dekad ke depan sekarang ini, tentunya kita boleh ambil natijah yang sama tapi canggihkan dia dan berikan inovasi baru. Kerana sekarang dengan teknologi maklumat dan data, apa yang Tun Razak lakukan dan mengambil masa lebih panjang itu, kita boleh lakukan dengan lebih segera dan menyeluruh kerana kita ada capaian itu. Tapi soalnya bagaimana nak lakukan itu? Okey, terima kasih Kamarul. Saya rasa bila kita membawa dalam soalan konteks begini, kita melihat perubahan yang dilakukan oleh Razak, Tun Razak semasa era dia dan masa tahap negara kita berada 1970 hingga 76 itu membolehkan beliau, kalau kita melihat dalam konteks politiknya melalui terma pada masa itu lebih dikenal sebagai politik terpimpin, maknanya leaders turun ke bawah. Dan kalau hari ini pun apabila kita cakap tentang Tun Razak, imej pertama saya rasa yang in the mind yang orang akan bercakap tentang Tun Razak ialah imej beliau apabila beliau melawat kawasan di kampung, di ladang dan sebagainya. Itu imej beliau dengan berjaket dan cermata dan tongkat dia. Saya rasa itu imej yang menunjukkan bahawa dia rapat, Tun Razak rapat dengan rakyat dan rakyat itu close seperti yang saudara kata tadi, bagaimana dan malahan apa yang saudara katakan bahawa di setiap bilik gerakan bilik daerah itu akan menjurus kepada adanya apa yang ditermakan dalam bagi perkhidmatan sebagai war room untuk dia melihat. Dalam konteks ini kita harus melihat itu sebenarnya dalam konteks gambaran yang lebih besar. Apakah prioriti yang saya katakan tadi? Apakah prioriti kepada negara pada ketika itu? Itu yang kita lihat bahawa beliau merasakan bahawa sesuatu harus dilakukan untuk memastikan apabila kita bercakap buku red, buku merah itu, selalu ramai orang melihat buku merah itu sebagai red. RED itu sebagai merah, red. Actually is a rural economic development. Is meaning kat situ Razak memberikan prioriti bahawa untuk kita maju ke depan mesti ada seperti yang saya katakan tadi bersifat horizontal, bukan saja sebagai upwards looking dan kita melihat numbers, but people on the street, people di setiap kawasan akan berasa nikmat itu. Dan target beliau, prioriti beliau pada masa itu ialah dalam konteks masyarakat luar. Itu yang pertama. Begitu juga dalam konteks prioriti, kalau kita melihat mengapa 80-an, generasi 80-an dan sebagainya hingga ke hari ini kita melihat bahawa pembangunan Malaysia boleh berlaku dengan pesat. Okey, dan kalau saya ingat apabila kita pernah mengajarkan kajian untuk kita track development of Malaysia, di mana trajectory dia. Bila kita bandingkan pada masa itu dengan 4 buah negara di Asia dan juga di Asia Tenggara dan juga 4 buah negara di Afrika contohnya, kita melihat bahawa sebenarnya salah satu perkara yang membolehkan kita memacu dengan cepat pada era Tun Mahathir contohnya ialah kerana apa yang dibina oleh Tun Razak apabila dia membina infrastruktur. Di sini dalam konteks prioriti semula apa yang Razak lakukan apabila infrastruktur di kawasan luar. Infrastruktur bukan jalan saja, baik dalam konteks sosial, sekolah kelas dan sebagainya, akses dan sebagainya. Dalam konteks ini yang saya rasa kita harus melihat Tun Abdul Razak dalam konteks itu. Apabila beliau membina infrastruktur, beliau membina pembangunan di peringkat luar itu, kita melihat dia di sini pembukaan yang lebih besar kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhan dia. Pembukaan dua perkara. Pertama, pembukaan kepada akses. Kedua, pembukaan kepada pilihan yang ada bagi setiap rakyat yang kalau dulu di peringkat bandar tidak mempunyai pelbagai kelebihan, maka peluang itu dibuka di peringkat luar. Jika saudara-saudari tadi mengatakan bahawa apa yang dilakukan sebagai generasi 1980-an, bagi saya, contohnya generasi yang lahir pada Razak, saya lahir 1970, di kawasan luar bandar, di Mersing, Johor, lahir di Pulau Pemanggil di Mersing, Johor, yang mana akses pada masa itu hanya ada mungkin 4 buah atau 5 buah sekolah dan sekolah menengah hanya ada 3 buah. Yang mana kita melihat bahawa akses untuk masyarakat di kawasan itu terhad. Choice yang ada pilihan untuk setiap orang penduduk di kawasan itu terhad. Pembinaan infrastruktur itu baik dari segi sosial, baik dari segi lain, membina bahawa masyarakat di luar bandar juga sekarang ini sudah mempunyai pilihan dan ini yang membolehkan pembangunan kita bersifat lebih horizontal. Mobility sosial kita lebih
yang kita dapat hingga ke hari ini. Maksudnya Saudara Syahril, waktu itu pun Tun Razak sudah menginovasikan pelbagai perkara, terutamanya public service delivery ataupun apa yang disampaikan oleh kerajaan yang paling besar. Sekarang kita ada sektor swasta menuju ke depan. Bagaimana kita nak menyambung amanat itu, memainkan peranan pada tahap baru itu saya rasa yang perlu difikirkan anak muda sekarang. Memang itu soalannya. Kerana apa? Persoalan paling besar bagaimana kita nak memastikan semangat pentadbiran Tun Abdul Razak yang merakyatkan segalanya daripada ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya, tetapi juga mengaplikasikan semangat tersebut dalam satu konteks seperti mana saudara Kamarul sebut, dalam pada kerajaan bukan lagi satu-satunya saluran untuk service delivery dengan izin. Bukannya satu-satunya organisasi ataupun saluran kepada pengetahuan segala-galanya. Jadi saya nampak dalam situasi ini, dalam mana kita mengenang jasa dan legasi Tun Razak, kita perlu melihat inovasi yang beliau laksanakan, bagaimana pragmatiknya beliau menggunakan saluran ataupun kaedah-kaedah yang sesuai pada waktu tersebut. Bagaimana kita nak tengok apakah inovasi yang beliau laksanakan sewaktu beliau memimpin negara kita, dan kita lihat sama ada semangat tersebut boleh kita evolusikan ataupun boleh kita manifestasikan. Okay. Jadi yang paling penting Saudara Kamarul adalah saya nampak setengah prinsip kita jangan lari. Merakyatkan ekonomi, jangan sekali-kali kita balik kepada era sebelum. Tetapi ada setengah perkara kita perlu terima bahawa zaman kerajaan tahu segala-galanya sudah berakhir. Okay. Kita beri rehat yang terakhir, rehat terakhir. Tapi apabila kembali, saya nak ambil kerana kita ada orang aktif politik juga, dan kerana bila dibaca sejarah Tun Razak tu, susah kita nak tarik keluar dan bayangkan Tun Razak sebagai seorang ahli politik. Dia sentiasa berjiwa besar dan sentiasa bersifat kenegaraan. Bagaimana kita nak balik ke situ, balik dalam aspek berpolitik itu yang saya nak lontarkan kembali, kerana saya rasa anak-anak muda sekarang akan dahagakan itu juga. Kerana akhirnya apapun pertikaian dan perjuangan politik yang mereka mahu lihat outcome ataupun hasil seperti yang dibawa oleh Tun Razak itu, dan waktu itu cabarannya lebih teruk. Nak keluarkan penyata pendidikan sedangkan kadar buta huruf begitu tinggi, 2% saja masyarakat di universiti dan sebagainya. Tentunya cabaran sekarang kita boleh depani dengan lebih besar. Itu kita sebutkan selepas ini. Selepas 40 tahun, sumbangan besar yang diberikan oleh Tun Razak masih relevan untuk kita bincangkan, dan mungkin dalam sebahagian bidang tertentu lebih relevan lagi kerana cabaran yang didepani, dan kita tidak boleh maju ke depan tanpa memahami bagaimana tersusun dengan cantiknya strategi untuk Malaysia daripada dulu lagi. Dalam konteks itu, Doktor, saya ingin kembali, dan seperti saya katakan tadi, bila saya walaupun dengan bantuan Google dan Arkib dan sebagainya, sukar untuk saya hanya nak ambil sisi politik Tun Razak. Kerana walaupun dalam politik, ucapan dan sebagainya, sentiasa yang memegang tongkat, baju jaket itulah yang keluar juga tampil. Yep. Jadi, mungkin ada yang dahagakan dan rindukan yang sama untuk sekarang. Terutama dalam pergeseran dan persaingan yang semakin sengit berbanding dahulu. Atau adakah itu tidak lagi boleh diketengahkan dan cara sekarang terlalu berbeza? Tapi kalau rakyat sudah biasa dengan sesuatu yang berjaya dengan baiknya, mungkin itu yang perlu kita fikirkan kembali. Kamu, saya rasa apabila kita bercakap tentang trajektori Malaysia sebagai sebuah negara, saya rasa saya selalu nyatakan di Awani, salah satu X factor dia ialah leadership. Dalam konteks itu yang selalunya dilihat dalam konteks negara kita, dan dalam konteks leadership, saya rasa sesuatu yang continuity and change dalam konteks Malaysian leadership ialah dalam konteks di mana setiap pemimpin di Malaysia akan mengutamakan rakyat melebihi segala-gala. Kepentingan rakyat itu diletakkan, it's not personal, it's about the people. I think di situ. Cuma dalam konteks ini yang kita selalunya kita bertelaga, kita bertukar pendapat, kritikan diberikan dan sebagainya lebih dalam konteks kaedah, dalam konteks pendekatan bagaimana persoalan itu didekati, dirumus dan juga diterjemahkan oleh kepimpinan semasa. Dalam konteks Tun Razak, saya rasa dengan jelas beliau menunjukkan apabila beliau memimpin negara selepas 13 Mei dan sebagainya, ialah bahawa beliau, sebab itu imej beliau ke kampung, imej beliau dengan rakyat itu lekat, bahawa beliau melihat bahawa
dia represent the people. Seperti yang Saudara Syahrir katakan tadi, bahawa kita melihat bahawa kepentingan rakyat itu melebihi segala-galanya. Regardless of political party you are, regardless of what, rakyat itu penting. Kalau kita lihat, sebab itu saya selalu gunakan quotation dia apabila beliau memperkenalkan DAB, bahawa sekarang ini lupakan bahawa kamu sebagai seorang politik, kamu sebagai seorang kaki tangan awam dan sebagainya, bahawa tanggungjawab untuk memajukan Malaysia itu sekarang ini dipikul oleh kita sebagai setiap rakyat Malaysia, regardless of etniknya, regardless of politik, kedudukan dan sebagainya. Tanggungjawab itu saya nak curi 30 saat. Kerana Prof melihat dasar kerajaan sejak dulu lagi. Menteri-menteri kewangan mula Malaysia itu bukannya datangnya dari UMNO. Dan beliau hanya mungkin dalam tahun 74 saya rasa mengambil alih portfolio itu. Dan maknanya perancangan dasar ekonomi baru itu sudah pun mengambil kira bukan hanya kepentingan satu kaum sejak awal lagi pelaksanaannya. Tak, sebab itu saya katakan tadi apabila Razak, kalau kita lihat Tuan Razak dan begitu kepimpinan juga pada secara keseluruhannya tidak pernah takut untuk melakukan sesuatu yang kita merasakan bahawa menongkar arus. Tuan Razak sendiri saya rasa menerima tekanan yang hebat apabila beliau melakukan lawatan ke China, berbaik dengan negara China, tapi demi kepentingan negara melihat, dan hari ini kita melihat bagaimana berjayanya usaha beliau itu. Dok, kita bagi 2 minit terakhir ini kepada saudara Syahrir untuk menjawab soalan bagaimana nak bawa legasi itu dalam politik sekarang. Dalam politik sekarang, saya rasa satu seperti mana kita dah sebut 2-3 kali, saya takkan kupas terlalu panjang, dari segi image kita turun ke bawah, memastikan kita sebagai seorang ahli politik bukan dilihat dari atas sahaja tetapi juga boleh turun ke bawah dan jadi sebahagian daripada rakyat ataupun komuniti tersebut. Sekurang-kurangnya persepsi tersebut perlu wujud dan Tun Razak telah mewujudkan legasi ataupun cara tersebut. Itu satu, itu paling mudah. Tetapi bukan mudah, tapi paling straightforward ataupun paling senang untuk kita melihat. Tetapi yang mungkin saya nak ambil masa sikit bercakap adalah apa yang doktor sebut tadi, iaitu keberanian untuk menongkar arus. Keberanian untuk membuatkan sesuatu yang berbeza daripada sebelumnya. Dasar ekonomi baru. Cukup revolusi, revolutionary. Dari segi masuk ke China dan jalankan hubungan diplomatik. Ini semua perkara-perkara yang mungkin pada parti UMNO pada waktu tersebut mahupun pada rakyat Malaysia kebanyakannya mungkin tak popular. Mungkin tak popular. Tapi beliau mempunyai visi yang jauh dan dapat melaksanakan. Saudara Syahrir, jika berjaya kumpulkan rakan-rakan politik sama ada dari parti sendiri ataupun berbeza, saya janji saya akan bagi ruang yang lain untuk kita teruskan diskusi ini kerana ia tidak seharusnya hanya terhenti pada satu diskusi. Ia relevan sepanjang masa seperti Razak School of Government katakan, dan saya ingin saksikan diskusi siri tentang ini di Razak School of Government. Terima kasih kepada Doktor dan Syahrir, terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan anda sendiri tentang perkara ini kerana kita akan terus membincangkannya, dan pukul 11 nanti ada dokumentari khas di Astro Awani tentang perkara ini. Anda boleh hantarkan kepada astroawani.com, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram sebagainya, dan insya-Allah kita tidak akan berhenti memikirkan tentang agama, bangsa dan negara di sini. Sekian, selamat malam. Terima kasih.